السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الجزاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدك. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Dimuliakan tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, sidang hadirin, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, di bulan Syawal yang penuh keberkatan. Alhamdulillah kita sama-sama dapat menyambung kembali kuliah dan juga bacaan buku kitab kita pada malam ini. Setelah kita berpuasa di akhir Sya'ban yang lalu, kita berhenti dan untuk memberi laluan kepada bulan Ramadan Al-Mubarak dan seterusnya menyambut Hari Raya Aidilfitri yang sedikit terkejut. Tetapi Alhamdulillah kita masih lagi berada di bulan Syawal yang mulia. Masih belum terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan segala ketaatan, segala amal khairat dan juga qiyamnya, siamnya pada siang hari, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba-Nya yang bertakwa, yang mana madrasah Ramadan, tarbiyah ruhiyah, pendidikan kerohanian yang kita lalui pada bulan Ramadan yang lalu, mudah-mudahan ianya menjadi suatu latihan ibadah dan juga satu pendidikan tarbawi, pendidikan rohaniah yang terbaik untuk kita, untuk hati kita. Mudah-mudahan kita dapat teruskan pada bulan-bulan yang akan datang. Selagi mana kita diberi nyawa, selagi mana kita diberi hayat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat kepada harta benda dan anak pinak, melainkan orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera. Pada malam ini merupakan malam yang pertama bagi saya menyambung kembali kuliah pada malam ini. Barangkali ada ustaz-ustaz jadual lain telah pun mendahului saya pada malam-malam sebelum ini. Begitu lama saya meninggalkan meja kuliah ini, lebih kurang hampir sebulan lebih tidak berada di hadapan dan mikrofon. Dan kita berhenti, saya pun tidak berapa ingat. Saya rasa pada muka surat 76. Sebagai mana yang kita tanda, kita bermula sebelumnya, iaitulah pada tajuk adab-adab mengerjakan sembahyang, yang mana adab-adab ini yang diperincikan oleh pengarangnya, iaitulah umpama kita hendak menunaikan sembahyang dari sudut hukum fiqh.
Iaitulah kita balik sebalik semula pada muka surat 75 itu, apabila engkau telah selesai bersuci daripada najis. Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'iyah memang dibincangkan berkaitan dengan mereka yang hendak solat. Yang sedia maklum apabila seorang itu nak sembahyang, mesti dia memerlukan kepada wasail. Wasail ini kita terjemahkan sebagai perantara, kerana hukum fiqh menyatakan lil wasail hukmul maqasid. Perantara itu membawa tujuan kepada objektif. Maknanya sebelum kita nak sembahyang kita mesti melalui wasail, perantara, iaitulah kita mesti membersihkan bukan hanya tubuh badan kita, pakaian kita dalam keadaan bersih, dan juga tempat sujud kita dalam keadaan bersih. Dalam hukum fiqhnya untuk menjadikan salat yang kita dirikan itu sah. Di mana-mana sembahyang sekalipun, maka taharatul abdan, kita bersihkan pakaian kita dan kita angkat hadas kecil dengan maksud kita mengambil wudu ataupun ketiadaan air, kita bertayamum, itu dipanggil sebagai wasail, perantara untuk menjadikan kita nak pergi kepada salat, itu dipanggil sebagai maksad ataupun maqasid. Sebab kita faham dalam hukum fiqh, dalam keadaan normal, dalam keadaan air yang banyak, apabila seorang itu sembahyang tanpa mengangkat hadas kecil, umpamanya tanpa berwudu, dia sembahyang khusyuk bagaimanapun ianya tidak diterima ataupun kita katakan tidak sah. Dan dibahaskan panjang lebar syarat sah sembahyang itu. Kita tengok perinciannya dan sebahagiannya kita telah pun maklum. Perkara ini cukup fundamental ataupun asas bab sembahyang ini. Tetapi nak ceritakan dalam Bidayatul Hidayah ini, Al-Imam Al-Ghazali tidak bincangkan persoalan hukum fiqh secara keseluruhannya, tapi dia nak ceritakan bagaimana apabila badan kita bersih, nak jumpa, nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, nak sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja dari segi zahirnya mesti angkat hadas dengan berwudu dan bertayamum itu, tetapi mestilah hati kita juga mestilah clear ataupun khalian, mestilah kosong daripada segala hal duniawi yang berlaku sebelum itu. Sebelum kita sampai ke masjid, barangkali kita sibuk berada di pejabat, berada di jalan raya, berada di kedai, makan di restoran dan sebagainya, minum air di kafe dan sebagainya. Tetapi apabila sebaik sahaja kita berada di atas saf untuk menunaikan sembahyang, perkara-perkara yang biasa yang harus bagi manusia sebelum itu mesti kita clear dan mesti kita kosongkan pemikiran kita, kerana ia boleh mengganggu kekhusyukan dan juga ketundukan kita untuk tunduk dan juga menunaikan sembahyang dengan sebaik-baiknya. Sebab itulah dibincangkan pada muka surat 75 perenggan yang kedua itu. Kita baca sedikit lagi, kita patah balik. Apabila hatimu masih belum mahu hadir dan anggotamu masih belum tenang, maka ini adalah dari sebab kurangnya makrifahmu terhadap kebesaran dan keagungan Tuhanmu. Cuba engkau bayangkan jika ada orang yang saleh dari keluargamu yang sedang memperhatikan dan meneliti sembahyangmu, pasti ketika itu engkau akan mendapati hatimu menjadi khusyuk kepadanya dan segala anggotamu menjadi tenang di hadapannya.
Oleh itu kembalilah engkau menasihati dirimu dan katakan kepadanya. Kerana dia berbalik khusyuk ini, sehingga itulah ulama sebahagian yang mengatakan rukun solat, yang bukan hanya 13, 14 itu, hatta 15, 17 ulama membincangkan. Khusyuk juga antaranya Al-Imam Al-Ghazali dia memasukkan bahawa rukun solat juga ialah khusyuk. Kerana khusyuk ini bukan mainan, bukan datang daripada mata, mulut, telinga, lidah. Tidak, dia datang daripada hati. Kerana hati yang kita kata hatilah yang mentafsirkan segala anggota zahiriyah manusia. Sebab itulah dikatakan dalam satu athar yang warid, daripada satu athar yang warid dikatakan, lau khasha'a qalbu hadha lasakatat jawarihuh. Apa maksud lau khasha'a? Kalaulah khusyuk qalbu hadha, kalaulah hati ini diam, patuh, khusyuk sebenar-benarnya, hadha lasakatat jawarihuh, lasakatat maka diam, jawarihuhu segala anggota manusia tersebut, tangannya, matanya, hidungnya, telinganya dan sebagainya. Sebab itulah apabila kita baca kitab buku-buku sejarah orang-orang yang saleh, Masya Allah, as-salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in, yang sebahagiannya ada dinukilkan dalam syarah kepada Muniyatul Musalli, tak silap saya, dan juga dalam kitab-kitab yang lain, Fiqhus Salah, ada disebut bagaimana as-salafus salih, khalifah sendiri yang cukup hebat ketika mereka sembahyang, rumah yang sedang terbakar di tepi dengan nyalaan api yang begitu marak dan begitu menyala kepanasan, Masya Allah, dilaunkan. Sebab itulah solat ini hubungan manusia zahirnya sedang kita katakan dalam bahasa moden bermunajat, meditasi, munajat sang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak kirakan, sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah yang kita ingat, fawailul lil musallin, neraka wil bagi orang yang sembahyang. Tapi ayat tersebut kena baca panjang sedikit. Tafsirannya ialah alladzina hum an salatihim sahun, yang mana orang yang bersembahyang itu hatinya sahin, iaitulah lalai. Sehingga begitu sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menempelak orang yang bersembahyang itu dalam keadaan hatinya sahin, lalai. Wailun lil musallin, apatah lagi orang yang tidak sembahyang, yang tidak mahu sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara mafhum al-mukhalafah, kefahaman yang sebaliknya. Orang yang dalam hidupnya sedikit pun tidak merasa kepentingan dan juga takut azab Allah Subhanahu wa ta'ala, peri pentingnya ibadah sembahyang, peri pentingnya ibadah sembahyang dalam membentuk kepribadian seorang mukmin, seorang muslim. Kalau kita nak bacakan hadis-hadis perintah solat itu disebut banyak tempat dalam Quran, kita semua maklum. Aqimus salah wa atuz zakah, yuqimunas salah wa yu'tunaz zakah. Aqimis salah, banyak. Allah hanya sebut dirikan sembahyang, keluarkan zakat. Mereka itu mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Tetapi hadis Nabi lah yang menjadi pedoman. Bagaimana Nabi menghuraikan lagi pembeza di antara orang yang sembahyang dengan orang yang tidak sembahyang, itu kufur dan sebagainya.
Bagaimana orang yang sedang sujud kepada Allah, Nabi kata fa'akthiru fihi du'a, maka banyakkan pada ketika sujud tersebut doa. Kerana kamu wahai hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan khusyuk, sukunul qalbi, hati yang tenang, hati yang lapang ini kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita didik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita dengan hati yang tenang, dengan hati yang patuh dan khudu'. Kita merasakan kita hamba yang kerdil, banyak dosa. Al-'abdul zalil, hamba yang hina. Yang kita berdepan, yang kita sedang berhadap dengan seorang Ar-Rabbul Jalil, Tuhan yang maha kuasa, yang maha agung. Begitu lemahnya manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita dapat dididik dengan perasaan khusyuk tersebut. Wahai nafsuku, tidak engkau merasa malu kepada Allah Ta'ala, Tuhanmu yang menciptakan kamu? Betapa engkau boleh malu di hadapan manusia yang lemah ini, dan dia hanyalah salah satu daripada hamba Tuhanmu. Apabila manusia ini meneliti sembahyangmu, engkau lebih khusyuk dan anggotamu menjadi tenang dan sembahyangmu menjadi elok di hadapannya. Sedangkan ia tidak memiliki apa-apa dan tidak dapat memberi apa-apa kemudaratan atau kemanfaatan kepadamu. Orang tengok kita, kita rasa orang sedang tengok kita sembahyang. Kita pejam mata nak suruh khusyuknya, tuan-tuan. Tetapi apabila kita sembahyang di tempat lain, tidak ada orang lihat, hanya kita tahu Allah Subhanahu wa taala lihat. Sebab itulah dalam hadis perbahasan mengenai ihsan, Nabi sebut, sahabat tanya apakah itu ihsan, Nabi jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Kamu beribadat seolah-olah Allah Subhanahu wa taala lihat kamu. Walaupun tidak ada orang dalam bilik keseorangan, apa jua ibadah yang kita buat, tetapi yakinlah, fa illam takun tarahu, kamu kalaupun kamu tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yara, Allah Subhanahu wa taala yaraka. Sekecil mana amal ibadah yang kita lakukan, dengan perasaan yang penuh keikhlasan, moga-moga ibadah kita ini yang sedikit ini sahaja dapat membantu menolong kita di alam barzakh dan sebagainya. Mudah-mudahan ianya dicatat oleh malaikat yang bertugas. Walaupun kecil amalan tersebut, itulah yang diharapkan oleh orang-orang yang bertakwa. Apabila manusia ini meneliti sembahyangmu, engkau lebih khusyuk dan anggotamu menjadi tenang dan sembahyangmu menjadi elok di hadapannya. Sebab kita beribadah kerana manusia. Kita beribadah dengan mengharapkan orang puji kita. Banyak lama sungguh dia haji itu sembahyang, orang nak tutup aircon masjid dah. Contohnya lah. Sedangkan ia tidak memberi apa-apa, tidak dapat memberi apa-apa kemudaratan, kemanfaatan kepada kamu. Sedangkan manusia tidak dapat memberi jaza, ganjaran kepada kamu. Kemudian betapa engkau tidak malu kepada Allah Ta'ala Tuhanmu yang mengetahui segala rahsiamu. Bukan hanya zahiriah, manusia Allah Subhanahu Wa Ta'ala nampak, dapat tilik, dapat tengok. Wallahu ya'lamu bidzatis sudur, Allah Ta'ala tahu. Bukan hanya yang lahiriah, bahkan zatis sudur, apa yang termaktub, apa yang terlintas dalam hati manusia anak Adam itu. Kemudian betapa engkau tidak malu kepada Allah Tuhanmu yang mengetahui segala rahsiamu, betapa engkau tidak merasa takut kepada kebesarannya. Apakah Allah Ta'ala itu lebih hina pada pandanganmu daripada salah seorang hambanya? Maka alangkah besarnya kezalimanmu, dan alangkah bersangatannya jahilmu, dan alangkah besarnya permusuhanmu terhadap dirimu sendiri. Walaupun nampak ayatnya kasar begini, nak ceritakan bahawa pentingnya
dalam beribadah, melakukan ibadah, khususnya sembahyang ini, adabnya ialah mesti menyatakan rasa ubudiyah yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pak tidak tuan-tuan, kita sebagai manusia, sebelum kita sembahyang biasanya kita akan terikut dengan apa yang kita buat sebelum itu. Dia akan bermain dalam perasaan dan juga pemikiran kita. Apa yang kita buat sebelum itu yang terakhir. Biasanya, tapi bagaimana kita nak berlindung? Sebab khusyuk ini dia subjektif. Orang kata baca surah sekian, baca sekian. Kerana dia permainan dan juga dalaman hati yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Segala apa sekalipun, sang hamba tersebut nak buat jahat maksiat pun dia bermula bukan walaupun tangan dia, tetapi dia datang daripada hati dahulu yang mentafsirkan anggota. Zina sekalipun, mata nak lihat benda yang tidak elok. Al-ainani tazniyan wa zinahuma an-nazar. Mata itu berzina dan zina mata itu ialah an-nazar, melihat pandangan yang tidak elok. Maka rawatlah hatimu dengan cara-cara seperti ini, barangkali pada suatu masa nanti akan khusyuk juga. Dia nak ajar step by step. Dan sebenarnya engkau tidak memperoleh apa-apa yang dalam sembahyangmu kecuali sekadar mana yang engkau khusyuk padanya. Adapun sembahyang yang dikerjakan dalam keadaan lalai dan lupa, maka sebenarnya sembahyang itu sendiri masih perlu kepada istighfar dan kifarah bagi menyempurnakannya. Ya Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'un, wa wailul lil fawailul lil musallin yang kita baca tersebut. Mesti berlindung daripada kejahatan, kewaswasan syaitan yang sentiasa nak mencuit dan juga memasukkan tipu daya kepada orang yang sembahyang. Iblis dan syaitan kok mana pun, bukan hanya sembahyang dia tak nak anak Adam ini tunduk dan patuh. La uwiyannahum ajma'in. Aku akan, dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, uwiyannahum, akan membuat tipu daya kepada anak Adam itu keseluruhannya. Tak kira orang tu pakai serban bulat besar, tak kira darjatnya tinggi ataupun rendah, tidak kira imam ataupun bilalnya, tidak kira kaki masjid ataupun ahli maksiat, apatah lagi, sentiasa kerjanya untuk membisikkan kejahatan, membisikkan supaya mendorong nafsu manusia itu sentiasa berada dalam keadaan was-was dan juga condong kepada perkara yang keji dan juga maksiat, akhirnya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diberikan akal kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita beristighfar. Allah Subhanahu wa taala muliakan anak Adam ini dengan sebaik-baik kejadian yang kita gunakan mulut anggota kita ini dengan sebaik-baiknya, memperbanyakkan lafaz istighfar untuk istirja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita banyak mencaci, mencela, apatah lagi kita hidup di akhir zaman ini. Sepatutnya kita mesti di akhir zaman ini mesti menjauhkan dari banyak perkara yang boleh mendatangkan dosa. Bertelingkahnya, berdebatnya, di pejabat pun berdebat, balik rumah pun berdebat juga dengan isteri. Pergi masjid berdebat juga, bertegang leher juga dengan AJK masjid, AJK surau, tak habis. Jadi kita banyak membuang masa dan juga kita katakan tidak manfaat. Banyak
kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita tidak gunakan sebaik-baiknya. Ini sebagai muhasabah. Kita hidup di akhir zaman ini yang penuh dengan dugaan dan pancaraba. Hidup di zaman wabak. Hidup di zaman kita tengok banyak perkara pelik yang telah Allah tonjolkan sebagai memberi isyarat dan tanda bahawa dunia ini semakin hampir, dunia ini semakin pendek usianya. Dengan pelbagai maksiat yang berlaku, dengan kejadian yang pelik-pelik berlaku dan sebagainya. Untunglah orang yang sentiasa balik kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Apabila hatimu telah hadir, maka jangan lupa engkau membaca iqamat walaupun jikalau engkau hanya sembahyang sendirian. Masuk sedikit hukum fiqh, dia kata kalau kamu sembahyang sendirian pun, takdir lewat balik pejabat dan sebagainya, ataupun ada urusan sembahyang zuhur 1:10 barangkali, tetapi kita lewat sedikit kerana kursus dan sebagainya, ada taklimat dan sebagainya yang tidak dapat dielakkan, ataupun berada dalam jam di kota raya dan sebagainya, lewat sikit solatnya pukul 2 umpamanya, kita qamat, kita iqamah. Dan apabila engkau sembahyang berjamaah, maka hendaklah engkau azan kemudian diikuti dengan iqamah. Lalu engkau berniat, maka kata olehmu di dalam hatimu, misalnya usalli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Ini seolah-olah dalam hukum fiqh dia panjang bahas lagi. Usalli fardhu zuhri lillahi ta'ala, niat sembahyang lah. Niat sembahyang ini, kita niat itu sudah sembahyang, duduk di atas sajadah saf itu sudah niat sebenarnya, tidak syarat berlafaz. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin ma'muman imaman adaan lillahi ta'ala, itu ini yang basic sekali dia panggil. Tapi kita disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi menyebut dalam syarah Sahih Muslim, dalam mazhab Syafi'i kita disunatkan kita berlafaz dengan usalli. Usalli tersebut untuk istihdarul qalbi, untuk menghadirkan hati kita. Dalam bab niat ini dibincangkan fiqh apa itu qasad, apa itu ta'ayyun ataupun ta'yin, dan juga ta'arrud. Qasad, ta'arrud, ta'yin. Sembahyang tersebut usalli itu qasad. Sembahyang tersebut mesti sembahyang sunat ataupun dibezakan antara fardu. Dibezakan fardu ataupun sunat. Usalli sunnata tahiyyatil masjidi, usalli sunnata idil adha, contohnya. Ditentukan lillahi ta'ala, yang paling pendeknya begitu. Jadi ada 3 rukun dalam bab niat ini dibincangkan dalam kitab fiqh, Jawi baik, Arab baik. Dan adalah niat ini hadir dalam hatimu ketika engkau takbir, dan jangan sampai niat itu hilang sebelum engkau selesai dari lafaz takbir. Bar yang terakhir tersebut ini dibincangkan dalam kitab fiqh yang lebih kita katakan dalam sedikit. Kalau kita bincang bab fiqh, biasanya saya rasa ada setelah dibincangkan di surau ini dalam bab sembahyang ini, kitab fiqh. Daud Fatani sendiri, Syekh Daud Fatani bincang dalam Muniyatul Musalli, adanya muqaranah. Bagaimana nak menjadikan lafaz takbir kita itu sah. Lafaz kita takbir itu banyak versi. Banyak versi, ada yang versi tidak sah, ada versi yang sah. Allahul Jalilu Akbar. Sudah. Dia tambah Al-Jalilu. Orang tepi kita, Allahul Jalilu Akbar. Oh, mari datang lagi mana ni? Tak pernah dengar ni.
Kita dengar Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ikbar pun tidak sah, maknanya lain. Ikbar, dia tambah pada ba itu alif. Ikbarun. Tuan-tuan cari makna apa ikbar. Ya. Ya. Itu baru ba lafaz takbir Allahu Akbar, tambahnya Allahul Hayyul Qayyum Akbar. Sudah. Takbir macam ayat kursi bunyinya. Sah ataupun tidak. Menambah Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu salah satu nama Asma'ullah Al-Husna. Al-Qayyum juga salah satu nama daripada Asma'illah Al-Husna. Dibincangkan dalam kitab fiqh. Bagaimana niat kita itu mesti hadir al-muqaranah al-hakikiyah. Nah, ini dia susah sedikit lah. Kena ada papan hitam. Barangkali tuan-tuan pun telah dibincangkan bab ini. Yang mana tak sahnya al-muqaranah at-tawzi'iyah. Istilahnya datang begitu, tuan-tuan. Dalam kalau kita belajar bab niat ketika sembahyang. Sebab dia sebut di sini, jangan sampai niat itu hilang sebelum engkau selesai daripada lafaz takbir bar itu. Dan angkatlah kedua tanganmu ketika takbir itu sehingga sampai membetuli kedua bahumu, sedangkan tanganmu itu terbuka dan jari-jarinya terhurau, bukannya rapat. Dan janganlah engkau memberatkan dirimu untuk menghimpunkan jari-jarimu atau memisahkannya, dan angkatlah kedua tanganmu sehingga kedua ibu jarimu membetuli bahagian bawah daripada kedua telingamu, dan hujung jarimu membetuli bahagian atas daripada kedua telingamu, dan engkau betulkan kedua tanganmu dengan kedua bahumu. Gitu. Bab takbir ini kena kursus solat dari takbiratul ihram hingga salam yang kedua. Salam hingga salam yang kedua tersebut. Bukan hanya kita tahu rukun solat itu sahaja. Bagaimanakah takbiratul ihram yang sebenarnya? Bagaimananya yang kita katakan pelakuan rukun fi'li kita itu yang sekurang-kurangnya telah pun mendapat asabat as-sunnah, mencapai apa yang dipedomankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab sembahyang ni orang bertelingkah. Walaupun mazhab lain, ada mazhab lepas takbiratul ihram kita pergi Mekah, orang Arab ni sembahyang di tepi kita Allahu Akbar, cara letak tangan itu pun beza dah, tuan-tuan. Jadi kita orang awam ni kita cuba belajar sedikit sebanyak. Walaupun kita banyak dengan usia kita barangkali banyak ikut-ikutan, tapi apabila kita tahu yang lebih baik, maka kita boleh ikuti yang lebih baik, yang lebih kita katakan ada pedoman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak bertelingkah tak habis, tuan-tuan. Orang ni kata macam ni, kita buat macam ni. Siapa yang nak menjadi hakim yang mengatakan betul? Kerana tak sempat. Kecuali para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in yang Nabi sebut dalam bab sembahyang ini, hadisul bab, hadis tunjangnya ialah sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Sudah. Kita tak pernah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam kaifiat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuknya. Baru ni bulan puasa ada lagi orang duduk bertelingkah. Yang mana dahulu? Tangan dahulu ataupun kepala lutut dahulu? Nak turun kepada sujud, nak dekapkan tangan di lantai tempat sujud sejadah kita, ataupun lutut dahulu? Yang mana dahulu? Yang mana first? Kepala dulu tak boleh. Turun kepala dulu tak boleh. Tangan dahulu ataupun lutut dahulu? Orang masih. Itu sebab saya kata orang dalam bab fiqh ini yang mana paling betul?
yang mana orang akan sentiasa berpolemik, sentiasa berpolemik. Kita tengok bagaimana Nabi SAW memberi pedoman dalam masalah ini. Apabila tanganmu itu telah diletakkan di tempat yang telah disebutkan tadi, baru engkau bertakbir, kemudian lalu engkau turunkan kedua tanganmu dengan perlahan-lahan. Jangan engkau tekan kedua tanganmu ketika engkau mengangkat dan menurunkannya, dan jangan pula engkau tekan kedua tanganmu ke belakang. Jangan pula engkau tolakkan dia ke sebelah kanan atau kiri. Hayung dahulu, baru dekapkan di perut. Dan bila engkau telah turunkan kedua tanganmu ke bawah, maka hendaklah engkau mengangkatnya semula untuk meletakkannya di bawah dadamu. Dan hendaklah hormatilah tanganmu yang kanan dengan meletakkannya di atas yang kiri. Bukalah jari sedikit, jari bukan rapat, bukalah sedikit seumpama itu, dengan engkau meletakkannya membujuri hasta tanganmu yang kiri. Pegangkan tanganmu yang kanan itu ke pergelangan tangan kiri, dan baca olehmu selepas takbir itu akan doa iftitah. Sunat baca doa iftitah bagi mereka yang muafiq bersama dengan imam. Yang kadang-kadang kita katakan muafiq yang sempat dengan kadaran Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah bersama, mempunyai masa yang cukup untuk membaca Al-Fatihah, sekadar 7 ayat surah Al-Fatihah tersebut. Kalau tidak cukup, dia melewat sedikit, maka tinggalkan yang sunat itu, kerana dia sunat sahaja, iaitulah doa iftitah. Ini versi yang panjang kita baca ni, wa ma ana minal muslimin wa ma ana minal musyrikin inna salati. Ada lagi yang pendek, umpama kunut juga tuan-tuan kan. Ada kunut pendek, ada kunut yang panjang. Doa iftitah juga begitu, tapi pengarang kita bagi yang biasa dalam kitab-kitab perukunan besar ibadah dan sebagainya, ambil versi yang kita katakan tak berapa panjang, tak berapa pendek, tapi sederhana sahaja. Kalau kita muafiq, bacalah. Banyak, bukan hanya sembahyang tersebut pahalanya kita dapat, bahkan kita meraihkan banyak perkara yang sunat dalam sembahyang sebenarnya tuan-tuan. Banyak perkara yang sunat dalam sembahyang, antaranya jilsatul istirahah. Dalam sembahyang ini kita tidak boleh kita ikut imam, mesti kita ikut imam betul-betul. Tak boleh banyaknya, tak boleh kita bersalahan dengan imam. Imam bangkit pada rakaat yang kedua, meninggalkan tasyahud awal, tertinggal at-tahiyah umpamanya, kita duduk at-tahiyah, tak boleh. Itu dipanggil takhalluf fahish. Dia tahu imam ni lupa, Allahu Akbar, sudah. Kawan sebelah dia bangkit, dia duduk. Dia kata tak boleh, dia boleh batal sembahyang. Batal sembahyang orang yang duduk. Sebab apa? Imam bangkit, habis imam lupa, tidak masalah menjadi imam lupa, kelupaan dalam sembahyang, boleh ditambah dengan sujud sahwi dan sebagainya. Hanya meninggalkan sunat abad. Orang yang duduk ketika imam bangkit berdiri sembahyang isyak pada rakaat yang kedua tersebut batal. Sebab apa? Takhalluf fahish. Pelik. Kita ikut imam, kita ikut dereba. Seumpama itu kita ada dereba, imam kita itu dereba. Tetapi dalam banyak keadaan yang lain, pada rakaat yang ketiga kita duduk jilsatul istirahah, duduk seketika sebelum kita bangkit qiyam pada rakaat yang keempat sembahyang zuhur umpamanya, kita duduk jilsatul istirahah dengan kadaran yang sebentar sahaja, tapi imam terus bangkit, batal ataupun tidak menjadi masalah, kerana jilsatul istirahah termasuk dalam sunat hayat. Apabila orang tu buat, dia dapat pahala banyak. Sebelum baca Al-Fatihah, sudah kita dapat pahala sunatnya. Baca doa iftitah, pahala sunat kita dapat. Kalaulah pahala tersebut, setiap kita sembahyang ini ada buku catatan sembahyang zuhur kita, tak sama markah barangkali.
Banyak perkara sunat yang kita buat. Doa iftitah kita dapat satu sunat, pahala sunat. Sebelum Al-Fatihah, walaupun kita sembahyang keseorangan diri, kita at-ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan? Seumpama itu. Kita at-ta'awudz. Kita sembahyang seorang sekalipun, sembahyang maghrib umpamanya, rakaat pertama, rakaat yang kedua, kita meraihkan baca surah. Siapa teman sembahyang keseorangan maghrib, dia hanya baca Al-Fatihah, khususnya dalam mazhab kita, rakaat yang pertama, rakaat yang kedua. Walaupun ada ulama kata 3 boleh, 4 pun boleh baca surah. Tapi alal aqal, paling kurangnya sembahyang seorang ni di rumah ni, sembahyang isyak, rakaat pertama dia baca surah, rakaat yang kedua dia baca surah, dapat lagi pahala. Tak baca surah rakaat pertama, rakaat kedua, sah sembahyang. Pahala sunat membaca surah tidak ada. Begitu. Sebelum baca Al-Fatihah, dia at-ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh lagi pahala. Sebab itu saya katakan, kalau ada catatan markah orang yang sembahyang ini, banyak sekali kalau sang hamba tersebut dia faham sebetulnya, dia meraihkan hukum hakam sembahyang, yang mana sunat hayatnya, yang mana abadnya, sunat-sunat tambahannya, itu barangkali banyak pahala yang kita boleh raih. Banyak. Sebab itulah sembahyang, kita meraihkan hak-hak sembahyangnya. Rukuknya dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Last sekali, arti doa iftitah saya tak bacalah tuan-tuan. Allah Ta'ala Maha Besar, segala pujian yang banyak bagi Allah Maha Suci Tuhan Ta'ala di waktu pagi dan petang. Aku hadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan segala langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Bukanlah aku termasuk dalam golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Kalau kita boleh tenung apa yang kita baca, salah satu caranya ialah kita memahami apa yang kita baca, zikirnya, pujiannya, tasbihnya, tahmidnya itu. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, ibadahku, hajiku lah, umrahku, hidupku, mati itu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat Quran asalnya. Dan Tuhan semesta alam tiada sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan, dan aku adalah termasuk dalam golongan orang-orang Islam. Kita setiap kali sembahyang kita ikrar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 4 perkara besar. Sembahyang, ibadahku umum. Walaupun ulama mengatakan nusuk ini biasanya manasikul hajj wal umrah, hajiku, umrahku. Hidup kita ini kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mati juga kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Setiap sembahyang 5 waktu sehari semalam, walaupun pada rakaat yang pertama sahaja, walaupun pada rakaat yang pertama sahaja, Allahu Akbar, sembahyang dengan imam. Tiba-tiba imam habis dah Al-Fatihah, kita pun baca Al-Fatihah baru separuh, lupa. Maka tidak disunatkan lagi kita baca separuh dah Al-Fatihah, tidak disunatkan lagi. Kerana kita fikir, ustaz kata ni sunat ni, tak boleh tinggal ni. Tapi kita mula membaca Al-Fatihah dah, dia patah balik pula baca doa iftitah. Tidak disunatkan lagi. Apabila sebaik sahaja sang orang yang sembahyang itu baca Al-Fatihah. Baca olehmu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lafaz yang panjang lagi pun boleh, tidak masalah tuan-tuan. A'udzubillahis samiil alim, panjang lagi pun boleh. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim, boleh. Dan
seterusnya bacalah surah Al-Fatihah dengan memperhatikan tempat-tempat tasydidnya. Tempat tasydidnya, syaddahnya, matnya, tajwidnya. Ini klinik Al-Fatihah. Boleh dianjurkan. Kita anjurkan 1-2 jam, cari ustaz kita yang pakar qiraat dan juga tarannum barangkali. Kita sama-sama betulkan bacaan Fatihah kita. Bila kali terakhir kita betulkan bacaan Fatihah kita? Di hadapan siapa kita perdengarkan bacaan Al-Fatihah kita, tuan-tuan? Saya di pejabat dulu saya anjurkan, panggil kawan saya Ustaz Mukhtar dari Kolej Quran Sayyidina Ali Bukit Katil. Sahabat saya ada mengajar Quran di Tanjung Minyak. Datang pejabat 2 jam 3 jam dia ceramah bab Al-Fatihah, sebab nuzulnya berapa ayatnya, khilaf ulama'nya, kenapa ada setengah mazhab Allahu Akbar, Alhamdulillah, tarawih barang TV gitu. Tak baca pun Al-Fatihah, baca secara sir, tidak jaharkan. Barangkali dia tidak membilang, tidak menghitung Fatihah. Bismillah, ayat, salah satu ayat daripada Al-Fatihah, kan? Kita mazhab Syafi'i, Fatihah itu salah satu ayat daripada Al-Fatihah, wa ayatun min kulli surah, dan ayat pada setiap surah gitu. Nah, kita betul Al-Fatihah kita, jangan malu. Lepas habis 2 sesi sejam 2 tersebut, seorang-seorang pergi depan, Ustaz, dengar saya baca Al-Fatihah saya ini yang saya baca 20 tahun yang lalu, beginilah Fatihah saja. Di mana itu tafkhim, tarqiq, tebalnya, bunyi tebalnya huruf kat mana, nipisnya kat mana. Nah, begitu. Jadi ini satu yang basic saja, tapi kadang-kadang apabila kita tengok, Masya Allah, Fatihah 7 ayat sahaja, tapi banyak kesalahan bacaan, khususnya dengung tidak dengung, mat yang tidak cukup harakatnya dan sebagainya, sifat huruf yang tidak sempurna sebutannya, huruf yang keluar dari hidungnya, dari rongganya, dari asyafatain, dari bibirnya. Seumpama itulah, banyaklah kalau dalam bab tajwid ini, khususnya Al-Fatihah. Berhati-hatilah membedakan huruf dad dan huruf za. Ini bab tajwid. Dadnya dengan za-nya, kata pengarang kita, katakanlah amin selepas baca surah Al-Fatihah, janganlah engkau sambung kalimah amin itu dengan waladhdallina amin. Amin ini bukan ayat daripada surah Al-Fatihah. Tak baca ustaz, sah sembahyang. Amin ini maknanya apa ustaz? Istajib du'aana. Maknanya sebaliknya, istajib du'aana, perkenankanlah ya Allah du'aana, permohonan doa kami ya Allah. Itu maknanya amin itu. Kemudian amin nak baca pendek bagaimana, panjang macam mana? Ada orang baca amin, sudah. Ada orang baca amin. Banyak pula wajah cara membaca amin ni. Tak baca langsung pun tak baca langsung pun boleh. Imam waladhdallin, dia senyap. Sudah. Kita di belakang ni macam mana? Amin. Sah sembahyang imam? Sah. Kita tentu sekali sah lah. Imam tak baca amin, ataupun kita ihtimal dia itu baca senyap, kan? Senyap, tak dengar. Walaupun mikrofon ini kuat dah, kualiti yang baik, tak dengar lah imam ini. Imam ni selalu tak dengar dia baca amin tu. Walaupun kalau dia tidak baca sekalipun sah. Banyak lagi lah perbahasannya. Dan nyarikan bacaan pada surah Al-Fatihah. Apa itu saktah dalam sembahyang? Bukan saktah dalam sembahyang ada 6. Waladhdallin.
saktah sekejap. Amin. Saktah lagi. Baru baca surah. Berhenti seketika. Kadaran masa berhenti antara amin tersebut dengan baca surah. Barulah kita tengok orang ini dia pergi kursus imam profesional. Contoh saya lah. Mana imam ni dia tahu. Dia tahu cara, walaupun kita PKP dulu jadi imam kepada anak isteri kita semayang dan sebagainya. Baca lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saktah. Senyap sekejap. Allahu Akbar. Baru kita nampak sembahyang itu cantik. Barulah kita, bukan nak suruh orang kata kita ini pandai jadi imam, tidak. Kita tahu hukum yang berkaitan dengan sembahyang, termasuk saktah, berhenti seketika di dalam sembahyang tersebut. Ini disebut dalam kitab-kitab fiqh. Kalau nak sembahyang itu waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, dia sambung terus. Macam mana tuan-tuan? Ada ataupun tidak terjadi? Ada. Tak sebutlah kat mana-mana tuan-tuan. Tapi kefahaman kita orang belajar yang selalu mendengar ini, kita tahu, sepintas lagi kita tahu, imam ini kena kursus lagi ni. Bab saktah dalam sembahyang. Sebab kita jadi imam ini besar peranannya. Yang kita tak tahu, yang belakang kita itu siapa orang yang mau jadi makmum ikut kita. Kan? Biasa tuan-tuan dengar waladhdallin, tidak ada saktah. Amin, bismillahirrahmanirrahim. Baca surah, sambung-sambung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sembahyang fardu ni bukan tarawih ni. Dia punya express tu terang nasional. Tidak meraihkan saktah dalam sembahyang. Walaupun kita sembahyang seorangan, secara individu. Jadi banyak yang kena bincangkan. Adab sembahyang juga itu termasuk. Sebab itu disebut pengarang kita. Walaupun dia wajar, disebut adab, tapi ada sedikit hukum hakam yang berkaitan dengan perlakuan sembahyang untuk menjadikan sembahyang kita itu sempurna dan juga cantik. Walaupun manusia kata hukum zahirnya cukup rukun, cukup syarat sah sembahyang tersebut. Betul, ustaz, saya sembahyang tadi saya ambil wudu. Saya sembahyang tadi saya tak buat perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Betul. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kesempurnaan sembahyang tersebut, yang Nabi sebutkan berlaku khidaj, tempang dalam sembahyang itu. Nabi sebut dalam hadis, panjang hadis tersebut, adanya khidaj, tempang dalam. Sahabat tanya, apa itu tempangnya, bagaimana? Orang yang kita katakan tidak memberi hak yang sepatutnya dalam perlakuan sembahyangnya, rukuknya tidak sempurna, cepat sekali rukuk khidaj. Ada tempang dalam sembahyang, iaitulah kita tidak memberi hak yang sebenarnya, rukuknya, sujudnya begitu. Yang dipedomankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita sambung lagi pada minggu-minggu yang akan datang, mudah-mudahan kita belajar kita sedikit, dan kita semakin tahu dan dapat menjadikan amal ibadah kita lebih baik daripada semalam dan seterusnya. Dan perbahasan bab sembahyang ini sudah tentu diulang kaji selalu dalam kitab-kitab fiqh, untuk kita lebih faham, hayati dan kita amalkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina la man yashaqqa matrudan wa la mahruma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta waliyuha wa zakkiha
وزكها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين.